forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Kamal Amir respon tentang isu Saifuddin terpelak hadis minit pun tak pernah masuk penjara. Saya baca hadis sikit, kata Datuk Saifuddin, dari segi sejarah, Marang 1 minit pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah ada ke berapa minit masuk penjara, kata Saifuddin di Dewan Rakyat hari ini. Kita mari kita dengar respon detail Datuk Kamal Amir. Dia akan tak komen macam biasa. Apabila Datuk Saifuddin selaku Menteri Dalam Negeri, dia menyinggung tentang sejarah, bila menjawab apabila ahli parlimen Marang, itu Tan Sri Abdul Hadi Awang, katanya Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak pernah sekalipun masuk ke lokap. Jadi katanya Tan Sri Hadi Awang mengatakan bahawa mereka bertempur dengan pihak polis kerana dalam reformasi, tapi akhirnya orang yang duduk di belakang itu diangkat daripada menteri. Jadi kata Datuk Saifuddin Nasution, tidak ada rekod seminit pun Tan Sri Hadi Awang dimasukkan ke penjara atau dalam lokap. Tak ada katanya. Sebab itu agak-agaknya ada perturannya. Dia kata dari sejarah katanya. Ini kata dia, saya dari sejarah Marang 1 minit pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah ada. Jadi berapa minit masuk penjara? Jadi selaku sisa politik yang ahli parlimen Bacok, Syarif Sulaiman berkata masuk lokap. Masuk lokap katanya. Jadi kata Saifuddin, masuk lokap lah barisan kami ni, masuk lokap biasalah, dah biasa dah. Jadi dia tanya pula, Bacok pernah masuk lokap ke? Jadi saya kata, saya dekat belakang masa itu. Jadi itu keadaannya bahawa mereka menimbulkan suasana yang tak betul. Jadi bila Saifuddin mengatakan kononnya yang berjuang adalah warga PAS, tapi orang lain jadi Perdana Menteri. Jadi kata Bacok dia syarih lah bekas sisa politik kepada Tan Sri Hadi Awang. You ada kena tangkap ke masa lokap ke? Masa itu. Dia kata saya dekat belakang ni. Saya ketawa dia. Sebab itu dia kata yang dulu, yang kalau bab kerap masuk lokap, orang tak ada orang lain saya, bila adanya demonstrasi dan sebagainya, adalah ahli parlimen yang berhormat Kota Raja. Itu Datuk Sri Mat Sabu. Jadi janganlah jadikan alasan bertempur dengan polis lah, berundur. Dalam sejarah PAS, polis pun ada yang mati dibunuh. Jadi takkanlah bila bertempur dengan polis dalam demonstrasi, berundur kerana polis, itu alasan lemah. Dan beliau mengharap kalah saudara. Kalau boleh, hentikanlah tuduhan yang bukan-bukan. Saya ingin menarik juga perhatian ni saudara, iaitu bagaimana pengurusi jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam, Datuk Noh Gadut. Datuk Noh Gadut telah diminta menjelaskan, katanya hanya mimpi para nabi dan mimpi para rasul dianggap mimpi yang benar dan boleh jadikan sumber hukum serta hujah syarak. Itu kenyataan daripada pengurusi jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan saya. Datuk Noh Gadut dalam satu kenyataannya kemarin dulu berkata, ini kerana para nabi dan rasul adalah maksum dan dilindungi oleh Allah SWT. Mimpi orang Islam ada 3 peringkat. Iaitu peringkat pertama, bisikan jiwa. Yang kedua, godaan syaitan. Dan ketiga adalah mimpi khabar gembira daripada Allah SWT. Jadi mimpi bukan dalil syarak dan tidak boleh dijadikan hujah untuk menentukan sesuatu hukum syarak, sama ada halal, wajib atau haram katanya. Jadi Datuk Noh Gadut menjelaskan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali ke-36 yang bersidang pada 1994 telah membincangkan mengenai mimpi dari perspektif Islam. Jadi katanya muzakarah itulah memutuskan 5 perkara, iaitu mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu yang menjadi hukum, adalah benar, dan mimpi orang ramai di zaman Rasulullah seperti melihat baginda dalam tidur, menyamai melihat Rasulullah dalam masa jaga, adalah khusus di zaman semasa baginda masih hidup. Selain itu, muzakarah turut memutuskan bahawa mimpi orang Islam selepas wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka ia akan berjumpa di akhirat nanti dan akan mendapat syafaat Rasulullah.
mimpi orang Islam ada 3 peringkat. Itu pertama, bisikan jiwa. Kedua, godaan syaitan. Dan ketiga, mimpi kabar gembira dari Allah. Mimpi orang bukan Islam adalah ditolak, dan mimpi orang awam bukan hujah terhadap satu hukum atau berita atau satu kenyataan. Jadi katanya, pada Isnin lalu, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Islam Datuk Muhammad Naim Mukhtar dilaporkan berkata, Datuk Noh Gahdut telah diminta untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat berkaitan isu mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ia susulan tular dalam media sosial, video, bagaimana pemimpin politik mendakwa bermimpi bertemu Rasulullah di kawasan parlimennya di Pantai Timur. Itu keadaan saya. Dalam waktu yang sama saya, soal mimpi lain. Terima kasih Cik Bu, Sekutu Merah untuk saya. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara, PSC, semalam juga melaporkan bahawa mereka akan memulakan prosiding berhubung kerugian yang dialami oleh Khazanah Nasional dan permodalan nasional terhadap fashion ballet. Selaku pengerusi PAC, Datuk Mas Emirati Samsudin berkata, PAC akan memanggil Khazanah dan PNB susulan kerugian pelaburan dana awam berjumlah 43.9 juta ringgit dalam syarikat tersebut. Katanya dalam kenyataan semalam, prosiding itu dijangka akan diadakan pada minggu kedua Disember. Jadi minggu depan lah saya. Selain itu, PAC kini sedang menjalankan prosiding berhubung pengurusan program penanaman padi dan setakat ini sebanyak 4 prosiding telah diadakan. Setakat ini seramai 12 saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan dan pada minggu hadapan PAC akan mendengar keterangan dan penjelasan daripada 14 saksi yang terdiri daripada pesawah, pengeluar benih padi yang sah, penghilang beras dan ahli akademik. Jadi memandangkan isu ini melibatkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas yang kembali hangat, PAC akan sekali lagi memanggil wakil daripada Nafas. Yang sejak 2 minggu lalu isu Nafas menjadi topik hangat dan pertubuhan itu dianggotai oleh 930,000 ahli peladang di seluruh negara. Sebab itu, PAC telah membuat keputusan untuk memanggil semula Nafas bagi menjelaskan isu yang sedang melanda syarikat tersebut. PAC bimbang isu dan kemendut yang melanda Nafas ini akan membawa kepada masalah lebih besar, iaitu kekurangan baja kepada pesawah. Jadi prosiding untuk Nafas akan ditetapkan pada minggu kedua Disember ini, saudara. Nafas sebelum ini adalah sebahagian daripada saksi bagi prosiding tersebut di mana PAC pernah memanggil Ketua Pegawai Eksekutif Nafas untuk memberi penjelasan dan keterangan pada 26 yang lalu. Jadi minggu depan saya merasakan mulai Isnin, Selasa, Rabu nanti prosiding akan banyak ada yang terdedah. Saya perlu jelaskan walaupun Mas MRT itu beliau adalah ahli daripada Parti Perikatan Nasional, ahli Parti Bersatu, tapi itu bukan merupakan gerombolan Parti Bersatu, tidak PAC terdiri daripada ahli-ahli parlimen mewakili parti-parti yang ahlinya ada di parlimen. Ada DAP di situ, ada Parti Pribumi Bersatu di situ, ada wakil PAS di situ, ada daripada Parti Keadilan, ada daripada Barisan Nasional. Jadi pengurusinya dilantik Mas MRT. Jadi jangan saya merasakan bahawa pengurusinya Mas MRT maka itu adalah tugas dan usaha yang dilakukan oleh Bersatu. Bukan, saudara. Itu hanyalah usaha daripada PAC yang tertakluk kepada parlimen. Itulah hebatnya parlimen kita, itulah cara kita mengamalkan demokrasi. Saudara, besok hari Sabtu saya berdoakan agar anda gunakanlah waktu terluang ini untuk merawat cinta kasih bersama family. Kita saya baca detail lagi. Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Seminit pun tak pernah masuk ke penjara, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kejadian Saifuddin itu susulan perbahasan Hadi yang sebelum ini yang didakwa ramai pemimpin PAS masuk penjara ketika berjuang dalam reformasi suatu masa dahulu. Menurutnya ketika reformasi ramai yang kena tangkap dan mereka terdiri daripada pemimpin yang kini berada di pihak kerajaan. Dari segi sejarah, Marang 1 minit pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah ada ke berapa minit masuk penjara, kata Saifuddin Dewan Rakyat hari ini. Kita mari kita menyokong kerja apa pada Dapat Ibrahim. Assalamualaikum.